أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري، ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, ya Allah mudahkanlah segala kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah fasihkanlah lidahku. Yafqahu qawli, mudah-mudahan muslimin muslimat pada malam ini senang faham kata-kataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang berbahagia, penganjur program yang begitu indah pada malam ini, sahabat-sahabat saya yang terdiri daripada Ustaz Mazlan, Fadil Asatidah, alim ulama, sahabat-sahabat saya yang terdiri daripada pemimpin masyarakat, pengurusan-pengurusan bisnis, orang-orang yang kerja dalam bidang ekonomi semua. Alhamdulillah, amo yakin pada malam ni kalau amo gacak bahasa Melayu fak kita boleh semua insya-Allah dah. Kalau gacak bahasa Sia tak amo gacak sore bahasa Sia. Aku fak kita tak faham bahasa amo. Kalau itu amo rasa amo pilih bahasa Melayu lah sebab amo lebih klong bahasa Melayu. Bahasa Sia boleh tapi takut tak tubik benda hak kita nak sapakan semua. Dengan masa yang begitu rengkah, masa yang begitu sempit, dengan tajuk yang begitu mulia, adik kakak muslimin muslimat, sama ada yang duduk di WT, di depan WT ataupun yang ikuti dalam ruangan live di rumah, kita perlu kecek dengan benda yang penting-penting pada malam ini. Mungkin amo tak ceramah seposok semua lah, gurau mari, orang panggil kata lila banyak tu, tak ada malam ini insya-Allah. Sebab malam ni kita ada masa yang sikit, pengacara majlis ni mai koyak bisik dah kata. Kalau asa amo tak berhenti, belum ada pukul 9, dia nak hantar timnan mari heret amo turun ki. Belum pada remo nak heret amo ni, amo yak dulu kata amo nak berhenti insya-Allah. Belum daripada pukul 9. Belum pada pukul 9. Jadi dia tak oyak rak ni kata pukul 9 pagi esok ke pukul 9 malam ni. Kah ikut aku nak ngomong siapa masa mana ikut aku. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dari sejarah Islam ataupun kita tengok dalam sejarah dia panggil kata pewatisan hak dunia ni, ataupun sejarah-sejarah bangsa-bangsa di atas dunia ni, tamadun mereka dan sebagainya, dia ada sakut dengan hijrah, dia ada sakut dengan perpindahan, dia ada sakut dengan perubahan dalam ciwit dia tu, sama ada ciwit dia perubahan dalam apa sudut jua, apatah lagi dalam sudut ekonomi, sudut sedikit. Maka pada malam ni insya-Allah hamba cuba nak sentuh kepada ibu-ibu ayah-ayah yang ada pada hari ni ataupun yang ikut live shoot di rumah tu, supaya kita boleh nampak kata Islam dengan hijrah ni adalah sangat-sangat penting. Ekonomi kena hijrah juga dan sebagainya. Kita hamba nak bawa mula-mula sekali tu ayat Quran. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasi'ah. Siapa-siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jumpa, dia akan mendapati bahawa bumi Allah ini akan bersedia untuk menjadi satu keluasan untuk orang yang berhijrah. Muragaman katsiran wasi'ah. Jadi ada kelapangan. Orang yang berhijrah, dia akan jumpa satu perubahan dari ciut. Lagu itulah makna ayat dalam surah Al-Baqarah ni, lebih dari surah An-Nisa ni. Jadi adik kakak ibu bapa semua, kalau kita tengok orang berhijrah ni belum pada masa Nabi hijrah, kita tengok orang berhijrah ni dia ada perubahan sungguh. Kalau di sudut sedikit, orang Cina
orang Cina, dia duduk di negeri Cina, kalau kita perhati molek, dia duduk di negeri Cina sebelum ni 50 tahun ataupun 100 tahun. Dia susah dia akak ibu bapa sebab pemerintahan yang ada di negeri Cina tu, dia tak boleh orang naik. Jadi kerja semua kena masuk pada negara, sistem komunis. Maka orang yang duduk negeri dia susah sangat. Tapi orang Cina yang sama tu, apabila dia berhijrah mari kepada negara Thai, kita boleh perhati tengok. Orang-orang Cina, tuan-tuan puan-puan yang ada di rumah ataupun yang ada di sini, ada ke tak orang Cina yang duduk dalam kampung kita yang susah? Ada ke tak orang Cina yang duduk dalam kampung kita tu yang gelak gelemak tak tahu nak kerja berapa? Ada ke tak? Jawabnya sudah pastinya tak ada. Tetapi di negara mereka dulu tu dia susah. Nampak? Tapi disebabkan dia berpindah, disebabkan dia berhijrah mari tempat kita seni. Bukan tempat kita saja. Orang Cina bila dia pergi di Malaysia, maka dia seni. Boleh dikatakan dia menguasai ekonomi di Malaysia. Dia pergi di Indonesia, yang terkaya di negara Indonesia adalah orang Cina. Yang terkaya di negara Malaysia adalah orang Cina. Yang terkaya di negara Thai adalah keturunan orang Cina begitu juga. Tapi asal usul mereka di tempat mereka sebelum mereka berhijrah, tak ada lagu tu. Ni perhati mula-mula. Orang tu orang Cina. Orang tu orang Cina. Mari kita tengok orang India pula. Kalau kita perhati mula, orang India. Di India, kita boleh nampak kata, orang panggil kata kehabisan makanan. Tak ada di sudut makanan ni, sehingga orang mati disebab kekurangnya makanan. Tapi bila mereka berhijrah, kita boleh nampak orang-orang India yang mari di rumah kita, yang pergi duduk di negara Arab, gunting rambut ya, kaya raya. Nampak? Disebabkan perpindahan. Ni dia. Kalau gitu, itu orang India. Orang Pakistan begitu juga. Orang Bangladesh begitu juga. Kita boleh tengok, amo besok pergi di Bangladesh, adik akak, ibu bapa semua. Tuan-tuan, puan-puan pun mungkin ada sebahagian besok pergi. Masya Allah, susah payuh orang di sana tu sehingga rumah mereka buat dengan kotak gitu aja. Mik kotak besar-besar, letak 4 segi, duduk dalam tu. Rumah kita ni Masya Allah, walaupun orang panggil tu buat daripada buluh, susah kita, mereka susah lagi adik akak, ibu bapa semua. Ni orang susah di sana. Tapi bila dia mari tempat kita, dia seni. Bila dia pindah mari tempat kita, seni. Orang kita ni pula. Oh tu orang luar, orang kita. Kalau perhati molek adik akak ibu bapa, orang kita. Orang tani kita. Susah orang tani kita. Duduk di rumah ni susah. Tapi apabila pergi Malaysia, kalau kita tengok, pergi Malaysia, duduk rumah ni tak ada ngaji, tak ada gapo, susah dah. Pergi Malaysia, Masya Allah, boleh buka kedai tom yam. Pergi Malaysia, Masya Allah, ada perubahan dari ciwit dia, dari ekonomi dia. Sebab ada perpindahan. Perpindahan tempat, dia akan mengubahkan perpindahan minda. Ni yang panggil kata hijrah. Hikmat daripada hijrah, kehebatan daripada hijrah, mengubahkan pemikiran orang manusia kita. Maka kita boleh nampak kata, hari ni Alhamdulillah. Hari ni Alhamdulillah, orang-orang kita yang bila pergi di Malaysia ni, boleh menguasai juga lebih kurangnya ekonomi. Di Malaysia, ada 4,000 buah kedai. 4,000 buah kedai ni adalah anak-anak orang kita ni yang pergi duduk kerja sana. Dan berpuluh-puluh ribu anak-anak kita yang boleh pergi kerja sana. Masya Allah, duduk rumah tak jadi lagi. Tapi bila berhijrah, dia ada perubahan dalam minda. Nampak? Gitu. Orang kita, apabila pindah pergi duduk Mekah, ada perubahan. Duduk rumah tak jadi, tapi bila pergi duduk di Mekah, ada perubahan selalu dah. Ada kilat buat baju, ada kilat buat kain tudung, ada kilat buat jubah, buat abayah dan sebagainya. Perubahan hidup, perubahan tepat mengubahkan minda, perubahan minda mengubahkan setekit dan kehidupan dia. Ni orang panggil kata benda yang ada di sekeliling kita, adik akak ibu bapa. Begitulah dalam perwakisan. Kalau kita perhati mulai dalam perwakisan ni, ada perubahan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk 13 tahun di kota Mekah. Ada 2 kali hijrah. 2 kali berpindah. Sekali tidak berjaya di sudut ekonomi. Kalau puak kita di rumah cuba perhati molek dalam sudut ekonomi, dari sudut setekit ni. Sekali pertama tak berjaya di sudut ekonomi, bina setekit tak berjaya. Hijrah kali pertama. Hijrah kali kedua berjayanya. Hijrah kali pertama, hijrahnya ke Ethiopia, ke Habasyah. Hijrah pertama, hijrah ke Habasyah. Walaupun di Habasyah sana ada orang sambut dinamakan raja. Raja sambut orang yang berhijrah. Sahabat Nabi yang hijrah mari di Ethiopia, mari di Habasyah. Raja, hebat, Masya Allah. Disambut oleh raja.
Tetapi ekonomi sahabat waktu hijrah berjaya tak? Tak berjaya. Tak berjaya. Ada sebabnya yang amu nak setuh pada malam ni. Tetapi hijrah kali yang kedua, berjaya ke tak ekonomi? Berjaya adik akak ibu bapa semua. Ada sebab yang berjaya kali kedua, ada headphone yang berjaya kali yang kedua, yang mana headphone hok ni yang kita nak kongsi pada malam ni adik akak ibu bapa. Maka hijrah kali kedua ni, apabila pindah daripada kota Mekah ke kota Madinah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah sendiri. Hijrah sendiri. Lepas daripada hijrah mari ni adik akak ibu bapa, mari pindah mari Allah selah punggung. Nusuk mari. Mari selah punggung mari. Tak boleh bawa gapo. Sedih, suasana sedih. Nak kata bila pindah ni, perubahan ni dia ada masyakkah. Dia ada satu pengorbanan. Perlu ada satu pengorbanan. Maka pindah mari. Ramai-ramai pindah satu puak demi satu puak, satu kumpulan demi satu kumpulan. Kita boleh nampak ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua kenal. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni bila dia pindah mari ke kota Madinah Al-Munawwarah, adik akak ibu bapa, dia tak buat gapo supaya ramai juga. Tapi dia ni adalah orang pentan nega. Dia orang pentan nega. Dia mari sampai ke Madinah. Maka sistem Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada buat, ia panggil kata at-ta'akhi. Nanti amu akan sentuh sini sikit. At-ta'akhi. Dia ada buat persaudaraan. Ikatan tali adik-beradik. Adik-beradik. Maka mari ni Abdurrahman bin Auf ni adik-beradik dia yang diletak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Rabi'. Ibnu Rabi' adik-beradik dia. Ibnu Rabi' ni adik akak ibu bapa semua ada isteri 4 orang. Ada bini 4 orang. Ibnu Rabi' ada kebun besar macam ni, 2 bidang kebun. Ada kebun dua keping cenuk lah besar di kota Madinah ni. Ibnu Rabi' orang kaya. Ibnu Rabi' ni ada isteri 4 orang, ada kebun besar Ibnu Rabi', dan ada rumah beberapa buah rumah. Ibnu Rabi' koyak kepada Abdurrahman bin Auf. Dia kata, "Wahai Abdurrahman, wahai saudaraku, aku ada isteri 4 orang. Mu tengok isteri aku 4 orang. Tengok isteri aku 4 orang. Mu kena hak mana? Aku akan cerai dia, habis iddah dia, mu boleh nikah dengan tu." Oh, hebat. Nanti yang kupas cerita sikit. Sebentar lagi. Lepas tu, aku ada kebun 2. Mu pilih hak mana mu nak? Aku nak beri kepadamu. Tetapi sifat Abdurrahman bin Auf sebagai orang muhajirin pada masa itu, sebagai orang yang berhijrah, dia kata aku tak ada nak tu. Tetapi dullani ala suqi. Mu tunjuk pada aku duk mana Kedah. Adik kakak ibu apa? Dengan sebab dia hijrah mari sini kosong 3 bulan. Abdurrahman bin Auf ni 3 bulan saja dia mari duduk di kota Madinah, maka dia adalah orang kaya nombor 3 di Madinah. Dalam masa 3 bulan dia sang setekik dia tu. Mari dengan 10 jari. Ada hikmatnya. Nanti kita setuh waktu tu. Tapi yang kita naknya adalah 3 bulan. Dia boleh menguasai ekonomi di kota Madinah Al-Munawwarah. Nampak? Dan Nabi tak lagi. Nabi tak kata, Abdurrahman bin Auf, janganlah kuat sangat nega. Tak ada. Orang kita lah ni, kuat nega, nama tak ada semaya bel. Nampak? Ada hikmat di situ. Tapi tak apa. Nabi ni support. Sehingga Nabi koyak pada sahabat dalam beberapa gadget Nabi dalam ramai-ramai. Nabi kata, Abdurrahman bin Auf ni, kalau dia akak batu pun dia akan jumpa emas bawah batu. Allahu Akbar. Nabi puji dia, bukan kata jumpa emas sungguh. Nak ayat kata pandainya Abdurrahman bin Auf ni, kalau dia akak batu pun bawah batu tu dia akan jumpa emas. Nak ayat kata bijaknya Abdurrahman bin Auf ni. Di kota Madinah, selepas daripada Abdurrahman hijrah mari ni, di kota Madinah ni, orang susah duduk bawah jagaan dia. Orang yang tak ada rumah, dia buat rumah, pergi duduk. Ni Abdurrahman bin Auf ni. Orang yang tak ada modal, mari pinjam modal dengan dia, pergi nega. Abdurrahman bin Auf. Orang yang tak ada duit, mari berhutang dengan dia. Dia akan beri modal berhutang kepada orang-orang yang susah. Ni adalah orang yang berhijrah daripada jari 10 jari, mari kota Madinah dan menjadi tuayang. Orang yang kedua adalah di antara orang yang kita syarikat Ibn Affan ni, letak nama di atas nama dia ni. Orang mereka besar ni. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni adik akak ibu bapa semua. Di Madinah ni, apabila Nabi pindah mari di Madinah, hijrah mari di Madinah ni, ada masalahnya adalah air harga mahal. Tak ada air, ada harga mahal. Ada setelaga tu dikuasai oleh orang Yahudi.
Telaga orang Yahudi. Bi'ru Rumah. Nama telaga Bi'ru Rumah. Telaga ni air tak kering. Air dia ni sedap, air dia ni. Telaga ni air tak payah, sedap air telaga ni. Air telaga tak kering, air tak payah, air jernih sangat. Semua orang nak minum air telaga Bi'ru Rumah ni. Maka Nabi SAW kata, "Man ishtara lana bi'ra rumah falahul jannah." Siapa-siapa yang boleh pergi beli. Hak ni sabda Nabi ni ada hikmat juga ni. Siapa-siapa yang boleh pergi beli kepada untuk kita telaga rumah, aku jamin dia boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Nak ayat kata Nabi senap-senun bisnis. Nabi senap-senun sistem lagu ni adik kakak ibu bapa. Siapa-siapa yang boleh beli telaga Bi'ru Rumah, maka aku jamin dia masuk syurga. Dengan membeli, dijamin masuk syurga. Ni Islam. Adik kakak ibu. Dengan jual boleh masuk syurga. Dengan pergi beli boleh dijamin masuk syurga. Bukan kata dengan sembahyang saja boleh masuk syurga adik kakak ibu bapa. Dalam Islam. Bukan kata dengan puasa saja boleh masuk syurga. Tetapi dengan bisnis, dengan menega, kalau kena cara, itu adalah pintu untuk masuk syurga. Nabi jamin dah. Aku jamin kepada dia boleh masuk syurga. Uthman bin Affan selalu dah tu baik pada masjid. Uthman bin Affan ni, Ibnu Affan saat ni. Tu baik masjid lalu. Gi berunding. Gi beceh lalu dah. Lagu mana? Amal minta nak beli. Tak boleh orang Yahudi kata. Dia ada menega lama. Oh, dia ada menega lama dah. Dia kau naik harga pun lagu mana pun, orang Islam kena mari beli air dia. Sebab tak ada telaga lain hak molek seperti telaga dia tu. Minta beli. Osman minta beli. Tak boleh. Osman letak harga yang begitu tinggi. Tak saya jual. Osman klik mari memikir. Doa kepada Allah Ta'ala. Esok pergi minta pula. Lagu ni lah. Ni dia panggil kata pen tu rekit. Hak ni dia panggil pen tu rekit ni. Uthman bin Affan dia ada pen tu rekit. Dia ada kanuang pen. Dan disokong oleh Nabi SAW. Dia kata ginilah. Kalau hamba nak minta beli sehari, kita kosi. Hamba minta beli sehari, dia mau sehari. Ni harga dia ni. Hamba nak beli harga gini, hamba tak ingat jumlah harga. Uthman bin Affan kata, hamba nak beli harga ni, tinggi harga. Tapi demo pun boleh jadi milik demo lagi. Milik demo ada. Tapi kita nak sehari. Nak bisnes kat kita. Yahudi tak ada makan. Pen tu rekit orang Islam ni pada masa tu. Yahudi tak ada pitah. Kalau loan ini jauh, kita tak ada pitah demo. Tapi dulu Islam mengatasi siapa kita sebab pen tu rekit yang orang-orang ini bijak adik akak ibu bapa semua. Maka Yahudi nampak kalau kita wik pada Osman, telaga aku boleh nega lagi. Duit pun aku boleh. Dia terlitas situ. Maka dia bui kepada Uthman bin Affan. Ibn Affan, dia bui kepada Ibn Affan. Saya nak Uthman, boleh dia sehari. Buat giliran. Hari ni giliran hafak kita. Esok giliran orang Yahudi. Bila giliran Uthman bin Affan ni, Uthman kata, giliran hakmu ni hakmu wakah hari hakmu. Hakmu wakah. Hak orang Yahudi tu dia akad harga naik tinggi. Hak hari ni, hari Senin free. Hari Selasa, kena bayar mahal. Uthman bin Affan dia kata gini. Bawa beldi besar-besar sikit. Ambil banyak tak apa, free. Orang pakak pergi pilih, orang pakak pergi sipir adik kakak ibu bapa. Dengan banyak-banyak, klik mari esok tak kena beli lah. Maka orang Yahudi jadi tak boleh nak jual hari dia tu. Rugi hari dia. Tak ada orang mari. Orang Islam tak mari. Akhir sekali mari tawawi kepada Sayyidina Uthman. Wahai Uthman, ambil semualah hak sah lagi tu. Tak ada orang beli hari hak aku ni. Maka akhirnya Uthman bin Affan, dia ambil sah telaga saat ni tu. Natijah daripada canduk telaga saat ni, pergi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Qadishtaraitu, aku beli dah ya Rasulullah SAW. Telaga saat ni, dan aku wakafkan telaga ni kepada umat Islam ya Rasulullah. Sistem yang dibawa oleh Ibn Affan saat ni adalah sistem wakaf kepada umat Islam, sehingga orang Islam pakak meriah, pakak boleh minum daripada telaga tu. Rasulullah SAW jamin kepada Sayyidina Uthman bin Affan bahawa dia mempunyai syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak ibu bapa semua, Uthman hak ni wakaf kebun kurma. Orang-orang Uthman bin Affan ni. Uthman bin Affan ni ada yang ada bil api, bil elektrik,
Mati 1400 tahun dulu dah. Tapi ada ber bayar api dan ada banci dalam tanakan atas nama Uthman bin Affan. Siapa hari lah ni? Di Saudi ya. Bukan Ibn Affan ni. Kau ni Uthman bin Affan nu. Sayyidina Uthman bin Affan ada banci tanakan. Adik kakak ibu bapa, siapakah hari ni? Hari ni di Arab Saudi ada tanakan dia. Ada wakaf. Orang jalan wakaf dia tu daripada yang wakaf kebun saat ni menjadi satu wakaf yang besar. Mengalir jadi satu bank dan boleh bantu umat Islam di seluruh dunia. Siapa hari lah ni? 1400 tahun daripada wakaf Ibn Affan. Amba nampak bahawa mungkin barangkalinya Ibn Affan ni menjinakkan diri letak nama Ibn Affan, munasabahnya Uthman bin Affan. Hebat dalam sistem, hebat dalam kanwang pen, setakid dia tu sangat hebat sekali. Adik kakak ibu bapa, baiklah. Bila hijrah kali kedua ni ada dua tokoh ni, tambah pula dengan Abu Bakar. Hebat juga menega Abu Bakar. Tambah pula dengan beberapa orang yang lain, Ibn Zubair dan sebagainya. Orang hebat-hebat menega, ekonomi menjadi hebat. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ni dia ada satu pasar, satu suk Quraizah, suk orang Yahudi, satu talat. Orang yang jual beli di talat ni hak orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat wang pen untuk ada suk for kita sendiri. Ni seorang Nabi, adik agak ibu bapa. Bukan dia, Nabi SAW ni bukan dia mikir hadis maya, hadis puasa, hadis zakat saja tak. Nabi SAW bicara juga berkaitan dengan suk, berkaitan dengan pasar, kena hidup ke pasar. Maka pakak bicara sehingga wujudnya pasar Islam di kota Madinah, mati pasar-pasar yang diadakan oleh Bani Quraizah tadi itu. Pasar hak orang Yahudi cop bankrupt pasar orang Yahudi. Sebab bila umat Islam wang pen ada pasar sendiri. Adik kakak ibu bapa, kalau lagu tu kita boleh nampak hijrah kali pertama tak naik ekonomi orang Islam. Hijrah kali kedua ekonomi orang Islam muncak naik. Boleh buka suk, boleh buka mall lah kalau mau kita ni. Boleh buka mall. Tutup mall hak orang lain. Tutup. Masya Allah. Ini zaman Nabi SAW. Kalau kita perhati molek. Zaman Nabi SAW. Tetapi dia ada hikmah di sebalik tu. Dia ada hak hijrah pergi ke Habasyah. Tak berjaya ekonomi. Hak hijrah mai ke Madinah. Jaya ekonomi. Sebab yang besar. Sebab yang besar ada 3 perkara, adik akak ibu bapa. Ada 3 perkara. Hak 3 perkara ni lah hak kita nak gecek sampai pukul 9 pagi esok. Hak 3 perkara ni penting. Orang-orang nak Turki semua kena ada 3 perkara ni. Yang mana sebab hijrah Nabi ni, dia punya sistem 3 perkara ni, maka menyebabkan ekonomi tumbuh naik di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga dapat tumbuh di kepada rata-rata tempat. Yang pertama, daripada 3 hak besar. Dia banyak sebab. 3 hak besar tu yang pertama adalah sistem at-ta'akhi. At-ta'akhi ni persaudaraan. Ya kemah. Nabi kemah. Adik akak, kita terperhati molek. Fok kita tak kemah. Nampak tak? Orang kita hari lah ni tak kemah. Sama fok kita. Tapi bila orang kita pergi hijrah, ya kemah sama orang hijrah. Terah fok kita nengung molek. Wahai orang nego semua. Kalau dengar seruai ni, terah kita nengung molek. Fok kita kalau hijrah, kita kemah. Kalau duduk tepat, tak kemah dari sudut persatuan kita. Fok kita hijrah pergi duduk Malaysia. Buka kedai makan. Kemah fok dia weh. Silaturahim dia rapat weh. Dia buat persatuan, dia panggil pertum. Persatuan tom yam. Rapat fok dia. Rapat fok dia. Boleh bersatu padu, boleh kutip dana, boleh menjana ekonomi yang baik. Ni orang kita bila berhijrah. Orang India, dia hijrah mari Malaysia. Amba duduk Malaysia lama. Amba nampak cara hidup orang di Malaysia. Orang India yang mari duduk di Malaysia, dia kum seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia dia kum kedai yang duduk di Kuala Lumpur. Kalau kita pergi di Malaysia, terus kita perhati kedai mamak. Kedai roti mamak, kedai makan ni nasi, apa dia panggil nasi
nasi gapo, nasi India lah mudah kata. Terperhati molek, kedai-kedai yang ada strategi hok molek ni adalah orang India buka. Orang India amo kena satu restoran di Johor, nama restoran Alif. Ada lagi besar restoran Alif ni. Orang India. Toke dia amo kena, amo kecek toke dia. Toke dia kecek Melayu, tak lacar lagi. Baru mari daripada India. Amo kecek ke dia? Amo duk ngajar dulu sana. Amo tanya dia. Dia kata, ustaz, kita ni mari sini ni, modal tak ada. Lepas tu, kita pergi minta modal bersatu Nampak? Kongpun dia ada. Persatuan orang-orang India bila mari duduk di Malaysia, dia hijrah daripada tempat dia mari duduk di Malaysia, dia ada persatuan rapat cik sama buat dia. Persatuan rapat cik, lepas tu dia akan bui, tak deki pergi mari. Nah, kedah bocor ni kita buat demo ni, tapi dengan syarat demo kena tolong umat Islam di India pula. Ni dia syarat dia. Nego maju, hatta klik modal, lepas tu kita buat gini-gini. Syaratnya dia ada. Orang Cina dia ada syarat dia, dan orang Fok kita buat ada syarat Fok kita di sana apabila hijrah. Jaya. Tapi bila kita duduk, setakit duduk tempat tai kita. Buat apa kita lalu Nampak tak? Kedai selipar yang kita buka tepi ni, tepi sana ada buka kedai selipar. Kedai selipar kita tak ada cerak-cerak. Tak ada cerak. Dia mau mari tanya model selipar, nak hak ni. Tak ada cerak kedai kita. Tak jom buat apa kita lalu. Tak jom. Teragi kedai sebelah tu ada kedai selipar lagi. Ada juga lagu tu. Tapi kebanyakan tak jadi gitu. Hak berasa naknya, ramah kedai bomo kuat kedai dia. Ramah lagu mana kedai dia tu nak wi mampu kedai dia. Ni dia panggil persatuan. Tak ada. Ikatan tak ada. Ikatan ni lah adik-adik ibu bapa yang dibina oleh Nabi SAW selepas hijrah. Dia panggil at-ta'akhi. Siapa tahap Nabi bina ni sahabat siapa tahap nak tawawi rumah kepada nak ni modal ni nak ayat nak bina modal. Sahabat siapa tahap nak wi bining dia. Siapa tahap nak wi bining. Jauh. Kalau kita ni kita nak kalau bining jauh kali. Siapa dia? Kalau nak wi pun kita tengok opak orang tu tengok ni puasa awak gini. Berat 120 ni. Tu ke? Nanti ada seorang tu nak lepas tu. Ni hak lebih. Kalau kereta ada 2 tay, kereta ni duduk di bengkel. Duduk kedai lama lah. Kita wi demo sute. Hak lucu dah. Tetapi dalam zaman Rasulullah sebab apa dijaya ni? Sebab ta'akhi. Adik-adik ibu bapa, kalau sistem nego, kalau hidup perpaduan kita, dia panggil sahakon. Masa moden ni, dia panggil sistem sahakon. Kalau hidup sahakon, kalau hidup sistem ni adik-adik ibu bapa, sistem satu ekonomi kita ramai-ramai ni, kita mari tokoh-tokoh, kita akan maju adik-adik. Ekonomi akan menjana ekonomi akan tumbuh. Ini yang pertama mula-mula sekali. Yang kedua adalah pemborosan dalam bentuk infak. Derma. Belanja. Orang yang berjaya adik-adik ibu bapa sudah pasti boleh katakan wajib syarat berjaya dalam ekonomi. Adik-adik yang dengar ni, adik-adik yang ikut di rumah yang ada depan kita ni pada malam ni, orang nak nego wijaya, jiwa dia kena ada jiwa infak. Hari-hari malaikat turun di langit, hadis yang sahih. Malaikat mari di langit, 2 orang malaikat. Seorang malaikat doa hari-hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa dia yang infak hari ni ya Allah? Siapa dia yang bui hari ni ya Allah? Membui kepada dia khalaf. Maknanya cocoi. Membui kepada dia totan ya Allah. Membui kepada dia gantian ya Allah. Dia doa, malaikat doa adik-adik bapa. Maknanya siapa dia yang jual hari tu, lepas tu dia niat sedekah sikit daripada hasil jual dia. Letak suku. Hak kita boleh hari ni 3,000, waktu baik 30 kok katakan. Hak ni nak sedekah, bukan zakat lagi. Terabuat. Ada hari-hari kita sedekah. Sedekah siapa? Cari tengok dalam kampung kita. Cari tengok masjid mana nak bina. Hipung, bui modal pada lemon ni. Anak-anak dalam kampung kita nak pergi ngaji, bui pada lemon ni.
orang yang sedekah lagu tu hari-hari, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang rajin sedekah ni, ya Allah, khalafan, gantian. Ni dia rahsia. Sebab itulah orang yang berhijrah dulu, Abdurrahman bin Auf, hijrah mari 3 bulan. Jadi orang nombor 3 terkaya di kota Madinah. Rahsia dia, selain daripada dia pakat ramai-ramai dah tu, rahsia dia hati yang murah. Uthman bin Affan adalah di antara orang yang terkaya di akak ibu bapa. Rahsia dia pemurah. Dia pemurah. Pemurah hati ni, ada beberapa athar, beberapa riwayat menyatakan bahawa walau kana kafiran, walaupun orang yang pemurah saat ni bukan Islam sekalipun, Allah akan ganti dia. Nampak? Walaupun dia bukan Islam. Kalau dia menega, kalau dia jual beli, dia bukan Islam, tetapi hati dia murah. Nampak orang susah dia bui. Ambo duk perhati tengok ni, ada seorang hok bakak tu nama gapo, nama hok duk live show Tino tu. Live show apa? Pim. Sedap tengok dia jangok atik. Tengok juga. Tukar tengok tu, tengoklah. Dia ni tak pilih orang. Tak pilih orang, sedekah. Bui semua. Muka dia kita boleh nampak atau dia pemurah. Dia bui kat orang. Dia bui kepada orang pakai tudung. Dia bui kepada orang tak ada rumah, dia bui rumah. Dia bui. Dia bukan Islam. Maka bila dia bui adik-adik ibu bapa semua, walau kana kafiran, walaupun orang itu bukan Islam, kalau banyak memberi, Allah akan ganti dengan gantian yang baik pada dia. Ambo cek tengoklah dalam perawat-perawat orang yang kaya. Sebaik pun orang 10 orang teratas dalam negeri Malaysia ni. Dalam praktik Thai ni 10 orang terkaya, ataupun 10 orang terkaya di Malaysia, ataupun 10 orang terkaya di Indonesia. Adik-adik ibu bapa semua, dia bukan daripada orang kaya asal. Dia mari kaya-kaya tu, ibu bapa susah juga dia maning. Tetapi dia kaya mari tu, sehingga dia kaya boleh menguasai ekonomi yang besar. Sebab latar belakang mereka ni banyak, dia ada politik, dia infak, dia belanja untuk membantu orang-orang lain. Adik kakak ibu bapa, kalau kita nak jaya di sudut ekonomi, mesti adik menjadi orang pemurah. Jangan jadi orang yang bakhil. Sebab apa? Seorang malaikat lagi ya doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang-orang yang kedekut saat ini kehancuran. Lepas tu dia dekung tu. Kita tengok di kampung kita. Kita tengok dalam bandar kita, dekung dia. Allah, payah nak boleh makan teo dia, payah. Tapi kaya dia tu, adik-adik ibu bapa semua. Tercek molek. Orang kedekung adik-adik ibu bapa. Walaupun dia kaya, duit dia bila dia mati, tak ada siapa kepada cucu dia. Perhati molek adik-adik ibu bapa. Ambo suruh adik-adik ibu bapa perhati. Orang yang kedekung, orang yang bakhil, orang yang kupi, nak guna bahasa gapo lagi, Abu bakhil. Orang kupi, nak makan kedara sore. Orang ni kalaupun dia kaya nak gapo, mati tak boleh buat juga. Akhir sekali dia tinggal duit-duit tu pada anak tak boleh nak bina syarikat yang pok yang kedekut saat ni, dia buat. Sebab apa? Tak ada keberkahan Indonesia panggil. Tak ada keberkatan hidup. Teracik dalam kampung kita. Kalau mak pok yang kedekut ada kebun banyak, anak-anak pakat jual. Akhir sekali anak-anak kita miskin ke danau, papa ke danau. Sebab apa? Sebab mangsa kita. Buat apa jadi gitu ustaz? Buat apa jadi gitu? Sebab malaikat yang turun hari-hari di langit ni, dia kata Allah ma'ati mumsikan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang kedekut saat ni talafan, kehancuran. Nampak? Berikanlah kepada orang yang kedekut kehancuran. Orang yang kira sangat. Kalau gitu, hancuran ni kalau tak mari masa kita, dia mari masa anak cucu kita. Harta kita hancur. Keberkahan ni kalau tak mari masa kita, kita derma tapi tak jadi, tak kaya kita, adik kakak ibu bapa. Akhir sekali anak kita kaya, akhir sekali cucu kita kaya. Itu keberkahan. Mari daripada seorang tok yang pemurah. Kalau gitu, sistem yang kedua yang wajib ada kepada orang yang berjaya di sudut ekonomi adalah hati yang murah. Mula nega hari ni, kena bawah hari ni sadah. Belanja pada orang. Beri pada orang. Mesti kita kena jadi orang kaya. Mesti kita akan jadi orang kaya. 2. Yang ketiga adalah kan wang pen. Murah sungguh Murah sungguh. Kereta dia tu mari orang bersunggung geng senyum. Bukan hak tu bodoh. Bukan murah hak tu jadi tak cerdik. Kita ada kan wang pen. Kalau rugi,
kita jangan hadapi. Ni dia. Ada hutang, kita hadapi. Buat apa ni? Sakut paut ke apa dengan sistem? Ni lah sistem nego yang Nabi SAW susung kepada Rahman bin Auf, yang Nabi SAW susung kepada Uthman bin Affan supaya menguasai ekonomi di Madinah. Wang Pen, Nabi suruh Wang Pen, Uthman bin Affan Wang Pen tu nak menguasai strategi telaga saat ni sehingga orang Yahudi kena tutup. Kan telat. Semua tu masuk dalam kan Wang Pen tu. Ni adalah ekonomi Islam, adik-adik, ibu bapa semua. Kalau kita tiga perkara, yang pertama kita kena pakat sungguh-sungguh. Sesama kita kena bertolak ansur. Sesama orang Melayu kita, sesama orang Islam kita, sesama folk kita kena ada persatuan orang nego. Kalau ada nego selipar, pakat persatuan nego selipar. Nego kerak, pakat persatuan nego kerak. Nego wadiah, pakat persatuan nego wadiah. Jangan baloh antara orang nego sesama jenis nego. Pakat bersatu padu sungguh. Kalau kita sapa masuk tu adik-adik ibu bapa, lah ni mungkin tak sapa lagi. Tapi kita gecek. Kalau kita sapa tu, kita akan berjaya ekonomi kita. Menguasai ekonomi kita. Dan kita akan memiliki kekuatan. Nampak? Kalau kita adik-adik ibu bapa, kena susung. Mula-mula sekali pakat. Yang kedua, kena, bila pakat dah tu, ambil sebahagian tu. Ambil daripada waktu tu. Selain pada zakat, ada derma. Lepas tu, kita mari pula yang ketiga. Apa nama? Pen telat. Kan Wang Pen, kena ada. Maka hak ni, dia panggil kata, kalau dulu tak ada. Oh dulu, kita ni nego gitulah. Nampak orang buat, kita buat atas. Tak jaya hak ni, kita pergi hak ni sebab tak ada kan telat. Tak ada kan telat. Kan telat ni adalah diajar oleh baginda Rasulullah SAW dalam hijrah. Kalau gitu, kita kena berhijrah. Kalau dulu kita tak ada 3 perkara saat ni, kena hijrah. Apa hijrah ke apa hijrah tepat? Tak. Hijrah ni tidak mesti hijrah pindah tempat. Tuan-tuan puan-puan jadi berniaga di Taning. Tuan-tuan puan-puan jadi berniaga di Naga. Tuan-tuan puan-puan jadi berniaga di Jala ataupun berniaga di Bakak. Tak perlu pindah ke tempat lain. Kita berniaga. Tetapi kita perlu berhijrah sistem perniagaan kita. Perlu pindah. Dan kalau katakan sistem perniagaan kita tu tak ada, bagi yang nak wifi sabilillah tu, pindah. Sistem tu, we ada tu. Keberkahan masuk dalam kehidupan perniagaan kita. Kalau kata kita tak pakat, payah nak pakat, usaha. Sebab dalam hijrah ni adalah satu kepayahan. Satu masyakkah. Dalam kita nak pindah satu-satu benda. Benda ni adalah sangat penting adik-adik ibu bapa. Sebab kita nak mengangkatkan ekonomi umat Islam pada hari-hari mendatang. Penting kok mananya ekonomi. Apa ustaz malam ni gadget nak kaya belakang. Adik kakak ibu bapa semua. Hak ni pada amba. Mumong hak amba nampak kata ekonomi mesti dikuasai oleh umat Islam. Islam nak naik, dia sakut paut dengan ekonomi. Sebab apa? Lepas hijrah mari tu Nabi susun ekonomi. Nabi susun ekonomi. Tuan-tuan puan-puan, kita dipengaruhi kata kita kena pakai baju sederhana. Kita kena naik kereta sederhana. Tuan-tuan, kita nampak tak? Nabi SAW ada kuda yang paling janguk. Kuda Nabi. Paling janguk. Warna putih. Bila jalan elok malam bersinar nampak kuda Nabi. Kalulah. Kuda tu ibarat kenderaan tempat kita ni, Ferrari lah. Kuda janguk tu Ferrari lah. Islam. Ni Islam. Hussein. Kalau tuan-tuan pergi di Turki, di Istanbul, dia ada museum. Museum pipi tepan. Ada kain serbai, ada baju dalam pipi tepan tu kain serbai yang pernah dimiliki oleh Hasan, cucu Nabi, dan Hussein, cucu Nabi. Ada kain serbai yang cucu Nabi miliki, tuan-tuan. Atas kain serbai ada mata. Kain serbai Hussein ni dan Hasan ada mata. Biasa tengok tak? Biasa tengok cerita Arab orang dulu tu, dia pakai kain serbai, dia bermata. Amba pakai kain serbai tak bermata. Kalau bermata ni dia kata, mana Dajjal bagi timur ke? Tuan-tuan puan-puan, orang dulu tunjuk mata di atas ni. Mata dia ni adalah yang paling terbaik dalam mata. Amba ada buku sah, amba baca ada buku tu. Mata ni kalau nilai pada hari lain ni, mata dia ni yang paling mahal mata dia. Ni, tak pakai serbai.
Islam. Islam. Yang kita dah kata, tak boleh kena, tak. Hasan dan Husain ada mata yang begitu mahal. Oh, tak nampak mana. Nabi ke mana? Tuan-tuan puan-puan, pedai Nabi ada di museum. Di Turki juga. Pedai Nabi. Pedai Nabi ni dia bermata tepi keliran. Pedai Nabi bermata. Mata yang ada di pedai Nabi itu adalah sebaik-baik permata. Mata paling mahal. Sebab itulah adik-adik ibu bapa, hari ni umat Islam, gapo yang ada, yang tinggi, yang nampak hebat, umat Islam kena pergi. Oh, jolah kau. Ya. Ya ibna Adam. Hadis ni walaupun tak berapa kuat. Innamad dunya khuliqat lakum. Wahai anak Adam, sesungguhnya dunia ini dibina, dibuat dunia ini untuk puakmu. Wahai anak Adam ni puak kita lah. Wahai anak Adam, dunia ni dibina untuk puak kamu. Wa innama khuliqtum lil akhirah. Tapi puakmu ni diciptakan untuk akhirat. Gapo makna Wahai manusia, dunia ni untuk puak kita, gitu. Tetapi puak kita ni untuk akhirat. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Nak faham lagu mana ni? Adakah hadis ni dia suruh kita ni tinggal dunia, pergi ke akhirat? Tak. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai manusia, ini ayat Quran ni. Takut tukar dengan hadis ni amu belagu sikit. Wahai manusia, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Mu semaya, mu puasa, mu buat ibadat, mu doa. Mu minta apa yang Allah Taala sediakan untuk kamu dalam syurga akhirat esok. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam masa yang sama, mu duk ta dunia ni, mu jangan lupa hak aku buat untuk mu ta dunia ni. Semaya, lepas semaya kena buat kerja. Umat Islam. Semaya, jangan lupa semaya sebab tu akhirat kita. Tetapi lepas semaya, pergi buat kerja. Nega, buat kebun. Buatlah apa yang boleh menjana ekonomi, apa yang boleh angkat martabat umat Islam. Ni Islam. Islam kena ada benar-benar yang hebat. Islam, umat Islam. Wala tansa nasibaka minad dunya. Milik dunia. Wahai anak Adam, dunia ni dibina, dibuat untukmu. Pergi dunia. Lepas tu anak Adam yang paling mulia ni siapa dia? Anak Adam yang paling Tuhan nak anak Adam guna dunia ni siapa dia? Anak Adam yang beriman kepada Allah. Anak Adam yang dekat dengan Allah. Maka itulah yang diwarisi oleh tokoh-tokoh kita dahulu. Orang-orang yang hebat dulu. Kalau ada tuan-tuan perempuan yang pergi ke Uzbekistan, tamadun Islam hebat di sana. Di Uzbekistan ni, tuan-tuan perempuan, kemajuan Islam hebat sekali. Pondok-pondok di Uzbekistan ni banyak. Pelaga muka, madrasah dia panggil. Oh ni madrasah, 700, 800 tahun umur dia. Tak balik Buat kita buat 3 bulan balik berat. Bagi angin sikit balik berat pondok kita. Pondok dia 700, 800 tahun tu duduk kekal sampai hari learning. Pondok dia. Dan bila kita masuk pintu gerbang pondok dia ni, adik-adik ibu bapa, subhanallah, kita boleh nampak kehebatan umat Islam pada hari itu. Hak ngaji ni. Sebab itulah amo nampak kata Islam mesti pegang ekonomi. Islam tidak canggah kepada orang yang kaya. Islam tidak larang orang supaya jadi kaya. Tetapi Islam dia larang orang yang kaya yang lupa Allah. Islam dia larang orang yang menega, yang lupa semaya. Kalau baca dalam sejarah sahabat Nabi, lepas semaya subuh dia ada halaqah. Lepas tu tak ada dah orang yang tinggal dalam masjid. Semua hidup kerja belaka. Hidup kerja belaka, kebun belaka. Tetapi bila bagi Bilal Bay ni dia akak cok nak turun,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunyi suara Bilal. Cok ni dia tak turun dah depan. Dia lepas gelap belakang. Subhanallah. Apa? Barangkalinya dia takut kalau cok turun ke depan, orang duk ber. Takut akhirat esok mung ni kerja kuat doa. Siapa orang duk seru. Allah Maha Besar. Mung berasa kata, ni kebun mung ni lebih besar. Maka dia tinggal gelap belakang, dia pergi ke masjid belakang. Subhanallah. Kerja. Di zaman Umar Ibn Khattab, Sayyidina Umar masuk ke di buah masjid di Basrah. Dia tengok satu kumpulan yang duduk dalam masjid. Sayyidina Umar tanya, "Man antum?" Siapa dia fakmu ni duduk etikah dalam masjid ni tengah hari bulan ni? Nahnu mutawakkilun. Kami ni orang bertawakal kepada Allah. Ada masanya, siapa masa tu hantarlah kepada kami nasi-nasi, roti-roti. Mutawakkilun. Dia kata, "La, bal antum mutaakilun." Bukan. Fakmu ni fak tunggu makan ni. Sayyidina Umar ambil tukar dia. Rodeh hamba orang ni suruh kerja. Adik kakak ibu bapa semua nak bayar kepada fak kita kesimpulan daripada hijrah Nabi SAW. Mari sapa ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dia beza daripada hijrah sahabat Nabi pergi kepada Ethiopia. Hijrah pergi kepada Ethiopia, ekonomi tak naik sebab tak ada at-ta'akhi. Di Ethiopia, ekonomi tak naik sebab tak ada Rasulullah yang duk bimbing orang sana tu supaya wang pentalak tak ada. Tetapi bila orang yang sama juga mari hijrah, mari ke kota Madinah, tiga perkara saat ni timbul, maka timbul ekonomi, boleh menguasai dunia. Saya tengok umat-umat Islam terdahulu, mari sapa di Bakok. Bakok ni dia Islam masuk negeri Sia. Bakok dengan rumah kita ia sama dah. Hak Bakok mari daripada Furs. Orang Islam mari daripada Furs yang bermazhab Syiah. Kok kita Islam mari daripada Yaman yang bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mari kok kita. Mari ke mana? Adakah dia mari ngajar? Adakah dia mari ceramah? Tak. Dia mari menega belaka. Jual kain dia akak ibu bapa, masya-Allah. Mari menega. Kalau gitu, amal nak ayat pada fak kita, buatlah menega. Pada malam ni bagus dah. Buat seakan, buat menega, jadilah orang yang kaya. Tetapi jangan lupa bahagia hak kita sungguhnya bukan atas dunia. Kita sungguh di hari akhirat kelak. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT, amba begitu juga. Amba nega. Duk ceramah lagu ni tapi amba menega. Dan amba ingin lah ni duk gacak pada orang semua orang. Kita nak ustaz-ustaz kita hari lah ni ustaz yang menega. Kita nak takimil kita hari lah ni takimil yang menega. Ada menguasai ekonomi sendiri. Kita nak karacakan orang kita. Bukan kerja karacakan saja. Dia ada nganti song yang boleh menega, yang boleh menjana ekonomi. Kita nak orang-orang kita yang pandai wang pen kantalat. Maka kita mesti menguasai ekonomi di atas dunia ini. Bukan orang Yahudi pegang ekonomi. Satu hari kita usaha, kita buat. Maka kita serah pada Allah. Wi kejayaan kepada fak kita atau tidak wi. Tetapi kalau kita tak usaha langsung, maka kita akan jadi maghlub. Kita akan dikuasai oleh orang Yahudi. Kita akan dikuasai oleh orang-orang yang bukan umat Islam. Maka bila kita dikuasai, Islam payah nak bergerak. Islam payah nak naik. Oleh yang demikian, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala, itu yang amal boleh kupas dengan masa yang begitu sikap, begitu ringkas berkaitan dengan hijrah dan ekonomi di sebalik hijrah. Silap salah minta maaf banyak-banyak. Ada yang baik boleh kita bakar-bakar, ada yang lemah, ada yang salah, maka kita bakar maafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.